Assalamualaikum. Okey, kali ini kita belajar kemahiran baru iaitu bahagi perpuluhan tahun 4. Latihan dalam dalam buku teks, muka surat 92. Okey, jom. Okey, kita tengok contoh satu. Kat sini dia tanya soalan, berapakah isi padu? Berapakah isi padu jus di dalam setiap gelas? Apa maksud setiap? Okey, setiap bermaksud satu gelas. Okey, dekat sini awak tengok ada satu jug. Dia tuang ke dalam berapa gelas kat sini? Ya, ada 5 gelas. Okey, jadi kalau tuang kepada dalam 5 gelas, dia kata berapakah isi padu jus di dalam setiap gelas? Satu gelas maksudnya operasi? Ya, operasi bahagi. Sama macam ayat matematik ni. Okey, 1/5 bahagi 5. Ingat nombor yang dekat belah depan ni, nombor yang dekat bahagian depan mesti di dalam rumah dia kalau kita buat bahagi. Okey, kita pertama kali kena buat apa ni? Ya, kita kena buat sifir 5 dulu. Pertama kita cari nombor 1 dalam sifir 5. Ada nombor 1 tak dalam sifir 5? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita letak atas sifar, bawah sifar. 1 tolak sifar, 1. Turun 5, jadi 15. Okey, ada 15 tak dalam sifir 5? Ada. Okey. Atas dia ialah 3. Ingat yang ni atas, yang ni bawah. Yang kita tengah cek ni semuanya yang bawah. Okey, atas dia 3. Jadi kita letak 3 kat sini. Okey, kita tulis 15 dekat bawah. Okey, kita tolak. Tak ada baki kan? Okey, kat mana kita letak perpuluhan? Senang je. Perpuluhannya, tegak macam ni je atas. Boleh? Alright. Ataupun cara lain ialah, kita tengok soalan ialah 1 tempat perpuluhan. Jadi jawapan dia mestilah 1 juga tempat perpuluhan. Boleh? Okey, apa unit dia? Ya, unit dia ialah liter. Sama tak jawapan cikgu? Setiap gelas, 1 gelas berisi 0.3 liter jus. Boleh? InsyaAllah. Okey, jom kita tengok nombor 2. Dia kata sebiji kek ni, biji sim dia ialah 2 kg. 2 kg kek dipotong kepada 8 bahagian yang sama besar. Ingat kalau sama besar ni maksudnya operasi bahagi. Okey, berapakah jisim sepotong kek? Se ni maksud dia satu potong. Okey. Jadi kalau dia nak satu potong, kita bahagi 8. Macam soalan ni. Okey, ingat 2 kg semua bahagi 8. Jadi nampak pelik sikit. Sebab nombor kecil di depan. Cikgu dah kata tadi, kalau nombor yang di depan ni maksudnya, di dalam rumah. Boleh? Dan 8 di luar. Macam mana kecil boleh bagi dengan 8? Boleh. Tak percaya? Jom tengok. Okey, langkah pertama apa? Buat sifir 8. Okey, sifir 8 dah siap. Ingat yang 1 sampai 7 ni atas, nombor atas, yang ni bawah. Okey, kita tengok 2. Tengok 2 kat mana? Dekat bahagian bawah. Ada tak nombor 2 dalam sifir 8? Jawapannya, tak ada. Kalau tak ada, apa kita buat? Sebab paling kecil dekat sifir 8, 8. Ni 2. 2 lagi kecil. Jadi apa kita buat? Kita letak sifar, bawah sifar. Kita tolak dapat 2. Ingat bagi perpuluhan tak boleh ada baki. Kita kena tambah perpuluhan dekat sini. Dekat sebelah 2 tambah perpuluhan, letak sifar. Tadi kan 2 kg kan? Sekarang dah jadi 2 perpuluhan sifar kg. Boleh? Boleh, insyaAllah senang je. Okey, kita sambung kira. Apa seterusnya? Kita turunkan sifar. Okey, kita tengok nombor 20. Ada tak sifir 20 dalam sifir 8? Tak ada. Paling kecil ialah 16. Jadi kita pilih 16. Atas dia 2. Okey, bawah 16. Atas 2. Okey, kita tolak. Boleh tak tolak? Tak boleh. Kita kena pinjam. Sifar ni tak boleh. Okey, ni 4. Okey, masih ada baki. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena tambah lagi satu sifar dekat sini. Senang je kan? Tambah sifar-sifar je pun. Okey, kemudian kita sambung lagi kira. Apa kita kena buat? Turunkan sifar ni. Bila kita turun, jadi 40. Ada 40 tak dalam sifir 8? Ada. Atas dia ialah 5. Jadi bawah kita tulis 40. Atas kita tulis 5. Okey, garis ni kita boleh panjangkan. Ada baki tak? Tak ada kan? Okey, sekarang kita nak tengok titik perpuluhan. Nak letak kat mana? Okey, kita tengok sini ada 2 tempat perpuluhan. Jadi, jawapan juga ada 2 tempat perpuluhan. Jadi, kita letak perpuluhan kat sini. Okey, apa unit dia? Kita tiru je unit dia kat sini. Jadi, jawapannya sifar perpuluhan 25 kg. Sama tak? Sama kan? Okey, kita teruskan tengok contoh ketiga dalam buku teks. Kali ni tak ada apa-apa cerita, dia terus ayat matematik dan kita kena kira. Jom. Okey, apa kita kena buat?
Ya, kita kena buat sifir 9. Macam mana? Kat sini cikgu nak ajar macam mana nak buat sifir 9 yang mudah. Kita buat macam ni. Tengok baik-baik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sifar. Sekarang kita terbalikkan. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inilah sifir 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Boleh? Okey, sekarang kita buat A dia pula. Okey, dah siap. A apa? A atas. B apa? B bawah. Okey, jadi kita tengok bawah dia dulu. 6. Ada tak sifir 6 dalam sifir 9? Tak ada. Jadi paling kecil 9. Jadi apa kita buat? Ya, kita letak sifar. Bawah pun sifar. Okey, kita tolak. 6 tolak sifar. 6. Sekarang apa kita buat? Ya, turun 3. Jadi sekarang nombor 63. Ada tak nombor 3? Ada nombor 3 kat sini. Okey, apa atas dia? 7. Jadi kita tulis bawah dulu nombor 3 atas 7. Boleh semua? Okey. Okey, sekarang kita tolak. Ada baki tak? Tak ada. Alright, lepas tu apa kita buat? Ya, kita turun 7. Kita cari 7. Ada tak 7 dalam sifir 9? Tak ada. Paling kecil pun 9. Macam mana cikgu? Ya, kita hanya letak sifar. Dan bawah pun sifar. Okey, 7 tolak sifar. 7 turun 2. 72 ada tak? Ada. Atas dia 8. Jadi kita tulis bawah dulu 72 atas 8. Okey, sekarang kita tolak. Ada baki tak? Tak ada. Alright. Dah habis dah? Belum. Kita masih belum letak titik perpuluhan. Macam mana nak letak titik perpuluhan? Ikut je yang bawah. Ikut je atas, ikut saja jawapan dia. So, jawapan dia ialah, jawapan dia ialah 7.0 sifar 8. Sama tak? Alhamdulillah. Boleh? Senang je kan? Okey, dekat sini ada satu orang kawan awak dia cakap, apabila menulis jawapan sifar sebelum 7 boleh diabaikan. Yang ni boleh diabaikan. Kan cikgu abaikan kan? Okey, kali ni kita tengok contoh nombor 4. Sama juga, tak ada apa-apa cerita. Jadi dia terus bagi ayat matematik. 4.32 bahagi 10. Okey, macam mana tu? Macam biasa, nombor yang paling depan mesti duduk dalam rumah. Yang 10 kat luar. Boleh? Apa kita kena buat lepas ni? Ya, sifir 10. Sifir 10 dah siap. Okey, macam tadi, ni ialah atas, ni ialah bawah. Okey, kita tengok bawah yang pertama. Nombor yang pertama bawah ialah 4. Paling kecil ialah 10. Maknanya, kita kena letak, sifar atas, sifar bawah. 4 tolak sifar 4. Turun 3 jadi 43. Ada tak 43? Tak ada. Jadi, kita pilih, 40. Atas dia 4. Kita tulis apa? Tak 40. Atas 4. Okey, kita tolak. Dapat 3. Lepas ni buat apa? Turun 2, 32. Ada 32 tak? Tak ada. Kita pilih 30 atas dia 3. Jadi kita tulis 30 atas 3. Alright. Kita tolak. Sekarang kita tolak. Masih ada baki 2. Kalau tadi ada baki apa kita buat? Kita letak perpuluhan, letak sifar. Tapi salah ni. Apa yang salah? Kita dah letak 2 titik perpuluhan. Kalau dah ada perpuluhan, apa kita kena buat? Kita hanya letak perpuluhan sifar saja. Tak, perpuluhan tak payah. Okey, jadi tadi apa? Letak sifar sahaja. Perpuluhan tak payah. Okey, jadi kita turun sifar jadi nombor 20. Cari 20. Ada tak? Ada. Okey, jadi apa kita buat? Atas 2 kan? Okey, kita tulis bawah dulu. Dan atas 2. Okey, sekarang kita tolak. Ada baki tak? Tak ada. Alright. Dah siap lah ni, maksudnya tak ada baki. Dah siap ke? Belum. Sebab apa? Tadi soalan ada perpuluhan. Jadi jawapan pun mesti ada perpuluhan. Jadi hanya ikut sahaja. So kat sini perpuluhan dia. Jadi jawapan dia sifar perpuluhan 432. Sama tak? Sama. Alhamdulillah. Okey, kat sini dia ada kata cara kedua apa? Silap. Yang ni. Okey. Kat sini dia kata ada satu lagi cara, iaitu cara kedua. Jom kita sama-sama tengok cara kedua ni. Okey, untuk cara yang kedua ni, cikgu nak guna contoh nombor 5. Okey, jom. Okey, sebelum kita tengok nombor 5 ni, cikgu ubah sikit soalan dia. Kan soalan dia kan bahagi 100 je kan? Cikgu sekarang kita buat 3 versi, bagi 10, bagi 100 dan bagi 1000. Kenapa? Adalah sebabnya. Okey, masih ingat lagi tak tadi yang darab 10, darab 100, darab 1000? Okey, tadi darab kita gerakkan titik ke
kanan. Jadi kalau bahagi pula, kita gerakkan titik perpuluhan ke kiri. Boleh ingat tak ni? Darab ke mana? Ke kanan. Bahagi ke kiri. Okey, jom kita gerakkan. Tapi ingat tahu yang gerak-gerak titik perpuluhan ni apabila 10, 100 dengan 1000 saja. Okey, jom kita gerakkan. Ni bahagi kan? Bahagi ke mana? Ke kiri. Okey, jadi kalau bahagi 10, ada satu sifar. Jadi kita gerakkan ke kiri satu kali je. Daripada titik perpuluhan. Daripada titik perpuluhan ulang balik. Daripada titik perpuluhan ke kiri satu kali. Dan sekarang titik perpuluhan dah bertukar tempat dekat sini. Okey, jadi apa jawapannya? Ya, jawapannya 65.78. Boleh? Mudah kan? Okey, seterusnya. Bahagi 100. Ada dua sifar. Jadi, kita gerakkan titik perpuluhan ke kiri 2 kali. Jadi, 1, 2. Okey, jadi titik perpuluhan dekat sini sekarang. 6.578. Boleh? Okey, sekarang kita bahagi 1000. Ada 3 sifar. Maksudnya kita gerakkan titik perpuluhan 3 kali ke kiri. Jom, ni titik perpuluhan tau. Cikgu tersalah buat. Okey, kita mula 1, 2, 3. Okey, titik perpuluhan sebelum 6. Jadi, dekat sini kita tambah 1 sifar. Jadi, jawapannya sifar perpuluhan 6, 5, 7, 8. Boleh? Senang tak? Okey, kita cek jawapan. Bahagi 100, sama tak jawapan dengan cikgu? Ya, sama. Senang kan? InsyaAllah. Okey, kita tengok nombor 4 tadi. Berkenaan dengan cara 2 yang dia buat. Okey, kita tahu tadi kalau bahagi 10, ada satu sifar. Kita akan bahagi geraknya ke kiri. Okey, jadi daripada titik perpuluhan ke kiri satu kali dan perpuluhan. Jadi dan sini kita tambah sifar. Jadi jawapan dia sifar pula 4, 3, 2. Sama tak dengan kita buat betul lazim? Ya, sama. Jadi mana yang mudah? Ya, cara 2 lebih mudah. Okey, itu je untuk hari ini. Terima kasih. Bye.